Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Tekan Okey. Dah. Tak bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT telah pilih kita, beri taufik untuk kita dapat datang rumah Allah SWT, tunaikan perintah yang sangat agung, salah satu daripada solat fardu, solat maghrib, dengan cara yang paling Allah SWT suka dan paling dilazimi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu secara berjemaah. Di tempat azan diazankan secara berjemaah. Jadi kita syukur pada Allah, dan Allah Taala bagi taufik untuk kita duduk dalam rumah dia ni, jadi tetamu dia sementara untuk menunggu isyak. Kita isi pula dengan muzakarah, dengan majlis-majlis yang akan membawa kita insya-Allah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan daripada kitab kita Hayatus Sahabah. Kita lihat kepada satu riwayat wa akhraja Ahmad. Malam ini kita tengok kepada satu riwayat yang telah dikeluarkan ataupun dicatat, direkodkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Jadi Imam Ahmad ini anak murid pada Imam Asy-Syafi'i. Dia ni ulama besar, orang alim besar, sehingga menjadi ikutan untuk yang dikatakan sekarang ini dikenali dengan mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tuan-tuan, jangan tuan-tuan salah faham yang kata Imam Ahmad bin Hanbal ada mazhab Hambali ni dia buka satu sekolah madrasah. Sekarang saya buka mazhab Hambali, siapa nak belajar datanglah belajar. Dia tak macam tu. Asal dia tak ada pun dia sebut saya mazhab nak buka mazhab Hambali. Tak. Dia hanya mengajar, dia hanya memberikan majlis-majlis ilmu dia. Tetapi dia ada anak murid yang belajar dengan dia sampai khatam jadi ulama besar. Dan mereka ini menjaga buku-buku, karangan-karangan, pengajaran-pengajaran apa yang dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka lama-kelamaan berkembang, dan metod manhaj Imam Ahmad bin Hanbal dalam mengeluarkan hukum itu akhirnya menjadi establish, menjadi satu benda yang tersebar di kalangan murid-murid dia. Yang itu menyebabkan akhirnya wujud yang dikatakan sebagai mazhab. Mazhab. Bukan dia buka, sekarang saya buka, sila daftarlah siapa nak masuk mazhab Hambali. Tak ada, dia tak ada macam tu. Baik. Apa yang Imam Ahmad telah riwayatkan, an Abi Buraidah, an ibni Buraidah rahimahullah, an abihi radhiyallahu anhu. Yang mana riwayat ini pangkal ceritanya datang daripada Ibnu Buraidah. Ibnu Buraidah ini seorang yang berstatus tabi'in, tahap tabi'in. Yang mengambil cerita ini, mengambil riwayat ini daripada siapa? An abihi, daripada bapa dia. Dia Ibnu Buraidah, bapa dia nama apa? Buraidah. Macam itulah. Bapa dia Buraidah. Jadi dia ni orang panggil Ibnu Buraidah, maknanya anak si Buraidah. Jadi daripada bapaknya Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bapa dia ni berlevel sebagai sahabat. Kita dah bahas dah dulu
Orang yang macam mana yang dikatakan sebagai telah mendapat status, yang boleh mendapat status sahabat. Ini ada syarat-syarat dia. Jadi Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni kalau bunyi Buraidah tu macam perempuan pula kita kata kan. Sebab kalau kita asal perempuan je semua ada belakang lah kan. Kita kias macam tu je. Tak semestinya begitu. Buraidah itu nama lelaki. Buraidah radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Buraidah telah meriwayatkan, dia pun bercerita. Yang menyampaikan, yang dengar ceritanya anak dia ni lah yang telah menceritakan pada orang lain sampailah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu cerita, dia kata annahu dakhala ala Muawiyah radhiyallahu anhu. Satu hari dia telah masuk pergi berjumpa dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Jadi masa tu Sayyidina Muawiyah ini dia telah menjadi khalifah, dia telah menjadi Amirul Mukminin. Khalifah yang pertama siapa lepas Rasulullah wafat? Abu Bakar. Sip, baik, ada yang jawab. Kalau tak kena buka kitab lain pula mengajar kan. Okey, khalifah yang kedua Sayyidina ni ni ustaz sendiri jawab, tak aci lah kan. Sayyidina Umar. Okey, khalifah yang ketiga Sayyidina Osman. Khalifah yang keempat Sayyidina Ali. Macam mana? Kena bengkok lagi. Okey. Jadi khalifah yang keempat Sayyidina Ali. Khalifah yang kelima siapa? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Osman, yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Yang kelima sudah. Dia kalau mula tengok kapet, dia mula tengok kipas, tu bahaya dah tu. Tu kalau tanya lagi sekali tu kan, mau ketandas pula lepas ni. Ustaz ni 3-4 kali sungguh-sungguh pula bertanya ni, tak tahan ni kan. Nak ngajar-ngajar je lah ustaz, duk tanya-tanya apa pula kan. Jadi sesak nafas tak pasal-pasal. Ini kita kena jelas, kita kena ambil tahu. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan mudah, dia mula-mula mudah terpesong dari segi sejarah, sirah, sejarah, tarikh. Tetapi akhirnya dia boleh dimanipulasi sehingga menjadi terseleweng peringkat akidah. Ingat tuan-tuan, kita dah baca panjang lebar itu berapa kali, 2 kelas saya ulang tentang apa yang disebut dalam kitab Akidah Tahawiyah, yang menatakan bahawasanya para sahabat ini dia ada kedudukan dia dalam perbahasan akidah kita. Mana kita tak boleh buat tak ambil tahu. Selain kita belajar sifat Allah, kita belajar yang mana wajib, yang mana mustahil, yang mana harus, yang kita kenal tentang Allah Ta'ala, apa pula yang dikatakan malaikat, mana yang kata wajib, yang mana yang katakan sifat mereka yang harus, para nabi kita belajar. Jadi walaupun tak termasuk dalam rukun iman yang 6, tak disebut secara direct 6 dalam 6 perkara, tetapi para sahabat ini ada perbahasannya, ada kedudukannya di dalam bab akidah. Sebab itu kita kena hati-hati bila belajar. Kita bukan kena hati-hati, kita kena bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati mempelajari tentang sejarah Islam. Sebab sejarah Islam ini dia bukan macam sejarah tanah Melayu, dia bukan sejarah hantuah. Kalau ada orang tak percaya hantuah tu ada, berdosa tak ada? Tak berdosa. Ramai mana saya jumpa profesor-profesor yang kata hantuah tu tak ada.
mitos sahaja. Sudah. Kita ya dah belajar dulu kan. Tak Melayu hilang di dunia. Tengok-tengok dengan hantu-hantu pun hilang. Kan. Tukar yang kata pun tak ada rupanya. Datang pula profesor lain. Oh ada bukti dia hantu ni wujud. Pula. Dah lah kejap ada, kejap tak ada. Tapi kita tak boleh kata sebenarnya Sayyidina Abu Bakar ni tak ada, tak wujud. Tak boleh. Tak boleh. Ini bukan tokoh sejarah semata-mata. Dia tak sama macam hantu Ada orang sokong hantu, ada orang sokong hang jebat. Ada pula yang kata hantu hang jebat ni tak ada sebenarnya. Pula kan. Sebab dalam buku sejarah Melayu yang bertikam dengan hantu hang kasturi. Sudah. Pula dah. Tapi dalam buku hikayat hantu yang bertikam dengan hantu hang jebat. Yang mana satu nak pakai? Lala datang teori yang ketiga, bukan dua-dua. Sebenarnya hantu hang jebat tak ada pun. Pula. Pening gitu. Tapi boleh tak kalau orang kata Sayyidina Umar ni tak ada sebenarnya, mitos sahaja? Tak boleh. Ratus hadis yang Rasulullah cerita tentang Sayyidina Umar, dan ratus juga hadis yang Sayyidina Umar meriwayatkan sabda Nabi SAW. Kalau kita batalkan wujud Sayyidina Umar, berapa banyak hadis nak kena batal? Hancur asas agama ni, tuan-tuan. Dan inilah yang terjadi kalau kita jadi jahil tentang sejarah. Kenapa datang Syiah dimanipulasikan, mula-mula dia bagi pening tentang sejarah, last dengan akidah-akidah pun jalan. Budak-budak universiti ramai mana yang ikut Syiah, asal dia apa? Asal dia nak kahwin mut'ah ya? Kahwin mut'ah, mau tak syok? Tak payah ada wali, tak payah ada saksi, main kahwin sama sendiri je. Banyaklah orang berkahwin macam tu. Lepas tu boleh sekejap pula tu mut'ah ni kan. Aku kahwinkan, yang perempuan kata aku kahwinkan diri aku dengan kau untuk satu hari. Okey, halal semua macam suami isteri. Terus jadi halal. Jadi mula-mula dia syok sebab dapat buat benda tu. Tapi datang pula soalan. Kahwin mut'ah kau terima sebab kau nak buat seronok. Jadi siapa yang kata kahwin mut'ah ni betul? Syiah yang kata betul. Jadi sebab dia nak membetulkan mut'ah, dia kena membetulkan Syiah. Mula. Itu mainan dia, tuan-tuan. Begitu juga. Jadi kita kena tahu. Khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang kedua Sayyidina Umar, khalifah yang ketiga Sayyidina Uthman, khalifah yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang kelima bukan Sayyidina Muawiyah. Ramai orang kata lepas Sayyidina Ali Sayyidina Muawiyah. Bahkan momok-momokkan cerita Sayyidina Muawiyah ni rampas daripada Sayyidina Ali. Dalam majlis tahkim dia tipu wakil Sayyidina Ali, tipu Abu Musa al-Asy'ari, Amru al-As, tipu, sehingga terpedayalah dalam perbincangan tahkim tu, sehingga terlucutlah Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah naik. Bahaya, tuan-tuan. Ini bahaya. Sebab yang sebenarnya selepas Sayyidina Ali wafat, syahidnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dilantik di bai'ah menjadi khalifah ialah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Al-Hasan yang orang Syiah puja sangat tu sebagai imam yang kedua selepas Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan jadi khalifah selama 6 bulan. Selepas pada itu Sayyidina Hasan letak jawatan dan dia serahkan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kenapa nak kata Sayyidina Muawiyah ni merampas daripada Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Hasan yang dah dilantik jadi khalifah, dialah yang menyerahkannya kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Akhirnya Sayyidina Muawiyah yang dicela, dicerca, difitnah, dianiaya, tuan-tuan. Saya nak tanya lah,
Sepanjang duduk kat Putrajaya ni, pernah dengar tak orang bagi nama anak Muawiyah? Pernah dengar orang bagi nama anak dia Abu Bakar, Omar, Osman, Ali? Ramai kan? Muawiyah, ada tak orang bagi nama anak dia orang Muawiyah? Tak ada. Kalau saya sebut Sayyidina Muawiyah pun orang rasa pelik. Ui, Sayyidina Muawiyah juga macam Sayyidina Abu Bakar. Memanglah. Satu orang ulama besar, Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni orang tanya dia, Syekh, mana yang lebih hebat antara Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, dengan Muawiyah? Merah muka Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, satu orang ulama besar, tabi'in. Dia kata apa? Dia kata, kalau nak banding dua orang ni, Umar ibn Abdul Aziz tu, kalau nak banding dengan Muawiyah, debu yang masuk dalam hidung Muawiyah semasa Muawiyah bersama Rasulullah, itu pun lebih mulia daripada Umar. Tak payah nak cerita tubuh badan, debu pun yang melekat kat tubuh Sayyidina Muawiyah pun lebih mulia nak banding dengan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Sampai macam tu sekali. Ini orang yang faham siapa itu sahabat Nabi. Jadi kita kena hati-hati. Kalau ada dalam kepala kita sebelum ni cerita yang pelik-pelik pasal Sayyidina Muawiyah, yang kata macam-macam kepada Sayyidina Muawiyah, tamak, haloba, penderhaka, yang boros, yang zalim dan sebagainya, istighfar, sembahyang taubat dah sungguh-sungguh. Ya. Sebab apa? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ini antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Sudah, ustaz ni biar betul, pandai-pandai. Bukan 10 orang je yang dijamin syurga, tuan-tuan, bukan 10 orang. Kalau ikut Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dia mengeluarkan fatwa semua sahabat 100,000 tu semua di syurga. Kau nak cakap apa? Confirm dah Sayyidina Muawiyah dah dalam syurga. Tak apa lagi, itu Ibnu Hazm yang cakap. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri cakap. Hadis Bukhari. Apa Rasulullah bagi tahu? Pasukan jihad pertama umat ini yang melalui jalan laut, mana yang naik kapal kerana nak berdakwah, berjihad ni, maka mereka ini adalah ahli syurga. Cuba cek, bilakah pasukan jihad pertama yang melalui laut? Cek, punya zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Cek lagi, tahun berapa? 28 Hijrah. Cek lagi, siapa duduk dalam pasukan tu? Siapa yang duduk dalam pasukan jihad tu? Rupa-rupanya yang dalam pasukan jihad tu adanya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Cek lagi, rupanya bukan dia ahli pasukan, dia amir pasukan tu. Dialah yang menjadi panglima, ketua, yang memimpin pasukan yang naik mula-mula menggunakan jalan lautan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum-sebelum ni semua atas darat. Inilah pertama-tama julung-julung kalinya para sahabat, para umat ini yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menaiki kapal. Zaman Sayyidina Osman jadi khalifah. Jadi tuan-tuan, ni hadis Bukhari. Maknanya kat sini Sayyidina Muawiyah ni ahli syurga ke bukan? Confirm dengan kata-kata Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu kalau ahli syurga, Nabi sendiri dah kata dia ahli syurga. Berani kita nak cakap pelik-pelik kat dia. Maknanya confirm yang betul Nabi, kita yang mengarut. Kan? Itu je sipir dia. Tak ada sipir lain lagi dah yang boleh kita pakai. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang yang dijamin syurga. Maksud dijamin syurga ni 10 orang tu ialah maksudnya Nabi sebut nama, Nabi kata dalam syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Itu yang katakan Nabi sebut tu spesifik.
Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, Ali dalam syurga, Sa'ad bin Waqqas dalam syurga. Macam tu. Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam syurga, Ali dalam syurga, macam tu. 10 orang. Yang lain berdasarkan yang umum macam tadilah. Sayyidina Muawiyah tu kenapa kita kata dia ahli syurga? Kerana hadis sahih Nabi SAW bagi tahu pasukan jihad yang pertama umat ini yang melalui lautan, mereka adalah ahli syurga. Cek punya cek, dia yang memimpin pasukan tu. Lagi confirm masuk syurga. Kalau jadi ahli pasukan pun dah dapat syurga, lebih-lebih lagi kalau dia sendiri yang memimpin, kan? Okey. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tak pernah saya melihat seorang yang lebih pandai memutuskan hukum selepas Sayyidina Uthman daripada tuan pintu ini. Yang dimaksudkan ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu. Ini pujian Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli syurga juga. Dia kata macam tu. Maknanya Sayyidina Muawiyah ini memang seorang tokoh yang hebat, tokoh yang sangat hebat. Jadi kata Buraidah, panjang pula pasal Sayyidina Muawiyah ni. Kata Buraidah radhiyallahu anhu, aku masuk jumpa dengan Sayyidina Muawiyah, fa iza rajulun yatakallam. Pada masa tu ada satu orang lelaki duk bercakap dengan Sayyidina Muawiyah, ada satu orang lainlah. Faqala Buraidah, maka Buraidah pun berkata, ya Muawiyah, wahai Muawiyah. Dia tak apalah, sama dia je Muawiyah macam tu jelah kan. Wahai Muawiyah, dia kata, ta'zanu li fil kalam, izinkan aku nak bercakap sama. Aku nak bercakap, boleh tak aku nak bercakap? Faqala na'am. Sayyidina Muawiyah pun jawab, okey. Wa huwa yara annahu sayatakallamu bimithli ma qala al-akhar. Jadi Sayyidina Muawiyah ni dia bagilah kawan Buraidah bercakap, kerana dia ingatkan kawan ni nak bercakap topik yang lelaki yang dengan dia duk bercakap ni yang awal tadi tu. Faqala Buraidah, maka Buraidah pun kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rupanya Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu nak menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis dia? Inni la arju, kata Rasulullah, sesungguhnya aku sangat berharap. La arju. Kalau inni arju, aku berharap. Bukan aku berharap, sesungguhnya aku berharap. Inni, sebab inni tu bahawasanya tu pun dah takkid. Sesungguhnya aku arju, berharap. Tetapi di sini inni la arju. Jadi kalau kita nak terjemah bahasa Malaysia yang betul ialah sesungguhnya aku sangat berharap. Ini kata Nabi yang kata macam tu. Apa dia? An usyaffa'a yaumal qiyamah, bahawasanya aku memberi syafaat, aku akan dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Masuk hari kiamat macam yang biasa saya selalu cakap, bukan masuk kiamat ni masuk bumi tengah hancur, langit runtuh terbelah, gunung ganang berterbangan tu. Bukan tu maksud kiamat kat sini. Maksud hari kiamat adalah hari akhirat. Dan bila kita berkata tentang syafaat, maka ia merujuk selalunya berkenaan dengan mahsyar. Maka kata Rasulullah, aku sangat berharap bahawasanya aku dapat memberi syafaat pada hari akhirat nanti, pada mahsyar nanti. Adadama 'alal ardi, sebanyak mana bilangan yang ada atas muka bumi, min syajaratin, daripada pokok-pokok, wa madaratin, dan juga batu-batuan. Kata Rasulullah, aku sangat-sangatlah berharap aku ni dapat bagi syafaat seramai yang bolehlah. Seolahnya Nabi cakap macam tu. Sebanyak mana? Sebanyak bilangan pokok atas muka bumi, sebanyak bilangan batu bata yang ada atas muka bumi. Ui, banyak tu tuan-tuan. Agak-agak pokok ada berapa batang atas muka bumi? Ada sini yang Jabatan Perhutanan? Tak ada. Tak ada pula dah. Kalau ikut kajian saintis tahun 2015, tak tahulah saintis tu dia kira macam mana.
Kalau mengikut kajian mereka berdasarkan laporan yang mereka keluarkan 2015 punya kerja kajian, bilangan pokok atas dunia ni 3 trilion. 3 trilion. 3 trilion. Kalau 400 bilion tak sampai 1 trilion lagi. 900 bilion. Betul berapa lagi? 1000 bilion. 1 trilion. Ni 3 trilion. 3 trilion pokok. Makna itu belum batu lagi. Batu saintis tak kira lagi kot. Kan? Baru yang ni je. Tuan-tuan, nak menggambarkan apa yang ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh aku nak selamatkan semua manusia. Nak selamatkan semua manusia. Pada tahun 2015 nisbah manusia dengan pokok, satu orang nisbah dia 420 lebih pokok. Satu orang nisbah dia 420 lebih pokok. Punyalah banyak pokok ni. Tuan-tuan, kalau boleh Nabi SAW nak selamatkan semua orang. Sebab itu yang Nabi ungkapkan di sini. Ingat tuan-tuan, bukan manusia saja, jin pun nak kan syafaat Nabi SAW. Kita bila punya jin dia jahat. Jangan macam tu. Jin macam kita manusia, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang Islam, ada yang kafir. Dia sama macam kita dari segi agama, dari segi bahasa, dari segi apa semua. Dia ada dia punya bangsa, kabilah dia sendiri, kaum dia sendiri. Tetapi yang membezakan kita jasad ialah dia alam dia, kita alam kita. Walaupun sama-sama kat muka bumi, tapi alam masing-masing. Kita alam nyata, kita katakan. Dia alam gaib. Gaib bagi kita, tak gaib bagi dia. Kan? Nasib baik kita yang jadi khalifah. Jadi kalau kata kita tersepak anak dia ke, dia tak boleh marah kat kita. Sebab kita tak nampak dia, dia yang kena lari. Jadi tuan-tuan, macam tu. Ada di kalangan ulama yang hidup lagi sekarang ni, yang ulama dulu-dulu tak payah cerita lah, yang hidup sekarang ni, yang jin datang belajar dengan dia. Jin datang berjumpa, nak minta ijazah, sanad, nak belajar hadis dan sebagainya. Ada ulama-ulama yang sedemikian. Yang saya tahu adalah 2-3 orang. Kan? Bukan yang Darussyifah tu. Yang Darussyifah tu dia nak ngalau dengan kawan tu. Ini yang datang nak belajar dengan orang tadi, dengan manusia, dengan ulama tadi. Itu. Ini kedudukan kita. Jadi ingat, di mahsyar nanti jin pun ada. Di mahsyar nanti jin ada. Dan jin ni pun mengharapkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 3 trilion tu logik lah kot, kan? Bukan manusia saja. Sebab jin pun moga kita termasuklah dalam bilangan 3 trilion tu. Harap-harapnya lah kan. InsyaAllah tuan-tuan, kita ni umat Nabi Muhammad lagilah pula kan. Jadi kita kena tolonglah melayakkan diri kita untuk dapat syafaat tu. Dengan bersungguh-sungguh kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jauhi larangan yang baginda larang, kita buat yang baginda suka, banyakkan berselawat, insya-Allah akan dapatlah kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian katanya Sayyidina Buraidah, fatarjuha anta ya Muawiyah, adakah kamu mengharapkan syafaat itu wahai Muawiyah? Wala yarjuha Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan adakah Sayyidina Ali tidak mengharapkan demikian? Maknanya dia ni merujuk masalah perselisihan antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sampai berperanglah orang kata, perang Siffin, sehingga berperang dan sebagainya. Jadi kita kena belajar perang Siffin ni dengan betul. Saya ingat dulu-dululah, tak tahulah sekarang, silibus pendidikan Islam dulu masa sejarah Islam pun tak betul juga. Bila bercerita tentang perang Jamal, perang Siffin, majlis tahkim, saya harapkan, tak tahulah sekarang ni nak kena semak balik lah kan.
supaya benda tu kena jelas sebagaimana yang diajarkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita termasuk suntikan-suntikan, susupan, sisipan da'iyah-da'iyah Syiah dan sebagainya. Okey, kita kena faham. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu seorang yang begitu diberkati, ya, seorang yang begitu hebat, orang alim besar. Dia pun mustahid. Sayyidina Qabisah bin Jabir radhiyallahu anhu seorang sahabat juga. Dia kata, tak pernah saya melihat seorang yang lebih penyantun, lebih layak memerintah, lebih hebat, lebih lemah lembut hati dan lebih luas tangan di dalam melakukan kebaikan berbanding Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini penyaksian para sahabat tentang ketokohan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi kita jangan senang-senang je nak cakap tak elok tentang Sayyidina Muawiyah. Ingat dia ahli syurga. Yang kau yang duk kritik dia tu ahli apa pun tak tahu lagi. Kan? Tu kita kena hati-hati dan kita kena belajar dengan cara yang benar, yang betul. Kalau tak nanti kan macam-macam. Kita sengit je tengok Sayyidina Muawiyah ni. Punyalah dia diterfitnah sampai tak ada orang nak bagi nama anak Muawiyah. Allah, pelik sungguh pula. Nak bagi tahu punya rosak nama dia tu. Sebab telah momok-momokkan tentang perselisihan dia dengan Sayyidina Ali. Sebenarnya tentang benda tu dah selesai. Kalau tidak, takkan dah Sayyidina Hasan elok-elok dah jadi khalifah menggantikan Sayyidina Ali, boleh pergi serah kepada Sayyidina Muawiyah. Kita nak cakap apa pasal Sayyidina Hasan? Sebab tu orang Syiah sendiri, dia Sayyidina Hasan ini tak banyak sangat cerita pasal Sayyidina Hasan. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mekah, kalau masa zaman puak-puak Iran ni masih boleh dia pergi tu, kita boleh dengar dalam duk tawaf, dalam duk ni, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Hasan tak ada. Sikit-sikit ya Husain, ya Husain, ya Husain. Sebab apa? Sebab dia orang tekilan sikit. Sebab Sayyidina Hasan lah yang sebenar-benarnya menyerahkan jawatan khalifah itu kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebab Sayyidina Hasan pun walaupun dia orang baik, orang soleh, orang warak, tetapi dia pun tak rasa dia mampu untuk menjadi khalifah. Lalu dia menyerahkan pada orang yang paling mampu di kalangan sahabat pada masa itu, tak lain dan tak bukan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan selepas syahidnya Sayyidina Hasan, adik dia Sayyidina Husain pula bukan kata bahkan bersilaturahim berterusan dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kadang dia pergi rumah Sayyidina Muawiyah seorang-seorang gitu je saja, nak ziarah je, tak ada apa. Jadi kita jangan cuba nak campur tangan tentang perselisihan para sahabat ini sehingga kita melangkaui apa yang sepatutnya. Adab kita dengan sahabat Nabi SAW. Ini semua ahli syurga. Macam ginilah mak dengan ayah kita bergaduh, kita boleh masuk campur tak? Kita tak masuk campur kan? Itu bagi dia orang settle sama dia lah. Kita tak ada pula nak. Kita walaupun mungkin dalam hati, ni abah aku tak betul, ni mak aku yang betul, atau mak aku yang betul, abah aku yang tak betul, tapi kita tak akan masuk campur sebab kita hormat adab kita dengan mak bapak. Tapi kita dengan sahabat pun kita kena jaga gitu. Kita tak menafikan mereka ni ada salah silap. Itu masalah sama mereka, mereka settle sama mereka. Kita jangan masuk campur. Itu adab kita. Dan itu tuntutan kita yang dituntut oleh agama. Sebagaimana yang saya dah terangkan lebih kurang dalam kelas tentang apa yang Imam At-Tahawi telah sebutkan di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah ada. Jadi begitulah sebagaimana riwayat yang berkenaan yang kita baca yang diriwayatkan Imam Ahmad, kaza fit tafsir li Ibnu Katsir, demikianlah yang tercatat di dalam kitab tafsir oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari Allah Subhanahu taala, banyak sebenarnya perkara kita boleh belajar daripada sini. Tapi antara yang highlight yang kita nak bentang kat sini ialah betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat, sehingga baginda bercita-cita sangat
untuk beri syafaat seramai yang boleh, sebanyak bilangan pokok-pokok dan batu-batan yang ada atas muka bumi. Begitu sekali hasrat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau nak gembirakan Nabi, kita kena usahakan seramai mungkin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga dapat layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kempen lah sikit supaya mereka ni berselawat. Supaya apa? Mereka ni layak dapat syafaat Nabi. Barulah Nabi ni happy. Tu tujuan kita. Kita nak gembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh fitnah je seorang nak dapatkan syafaat. Nabi tak happy sangat orang macam ni. Nabi nak, kalau kita macam contoh, seorang ibu dia sayang anak dia hilang. Kita jumpa anak dia, bawa jumpa mak dia, serah pada mak dia balik. Agak-agak mak dia tu terima kasih tak kat kita? Kalau dia tak peluk kita pun dah bagus, kan? Dia punya gembira tu sila-sila. Oh, terima kasih. Sebab apa? Oh, ni anak yang dia sayang hilang, kita bawa balik jumpa dia. Rasulullah sayang kepada umat dia ni lebih pada ibu pada anak. Betapa suka Rasulullah SAW kalau kita ni dapat bawa umat-umat dia yang dia jauh daripada Nabi ni dapat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi lagi sayang kat kita. Kan? Kita kena trik sikitlah. Kita kena tengok angle-angle yang menguntungkan kita. Bukanlah kita masalah kawan tu jauh kita nak dekatkan, itu sebenarnya hak Allah. Tapi kita nak macam mana nak ambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi bergembira. Please, kita Nabi gembiralah, redha dengan kita, suka dengan kita. Semoga dengan itu kitalah yang paling layak untuk mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga Allah Taala beri taufik untuk kita dapat faham perkara ini, kita dapat faham, kita dapat ambil iktibar, kita dapat sampaikan kepada, dan kita dapat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.